Malaysia adalah bumi bertuah. Ia mempunyai kedudukan strategik di Asia Tenggara dan kaya dengan sumber semula jadi termasuk flora dan faunanya. Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum, budaya dan warisan. Kepelbagaian inilah yang menjadikan Malaysia istimewa. Warisan adalah asas dalam mewujudkan identiti sesebuah negara melalui gabungan elemen daripada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan banyak lagi kumpulan etnik. Peninggalan dari Portugis, Belanda dan British turut menambahkan lagi lanskap budaya negara. Warisan Malaysia yang meluas merangkumi bangunan dan monumen, tapak arkeologi, tapak semula jadi, warisan kebudayaan di bawah air, makanan, adat, tradisi, bahasa, sastra dan seni persembahan. Pada tahun 2005, Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri Kebudayaan pada waktu itu, mempunyai visi untuk melindungi dan memelihara warisan di Malaysia. Menerusi wawasan dan kepimpinan beliau, Akta baru telah diperkenalkan dengan dasar-dasar yang meluas dan lahirnya sebuah jabatan kerajaan yang baru untuk merealisasikan visinya. Akta yang lengkap ini bertujuan untuk memperkasa dan memupuk kecintaan khazanah warisan negara. Inisiatif ini telah membawa kepada perwataan Akta Warisan Kebangsaan 2005 dan penubuhan Jabatan Warisan Negara pada tahun 2006. Akta ini bertujuan mengukuhkan dan memupuk perasaan cintakan warisan kita dengan mendokumentasi dan memeliharanya untuk generasi kini dan akan datang. Warisan adalah aset bernilai yang memberi identiti kepada negara. Ketiadaan warisan umpama menghapus memori sesebuah negara. Malaysia kaya dengan warisannya. Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim menyarankan supaya khazanah negara perlu dipelihara dan dilindungi biarpun negara pesat membangun. Langkah beliau untuk mewujudkan Akta Warisan Kebangsaan ini mampu mengekalkan khazanah warisan negara. Akta Warisan Kebangsaan telah diluluskan oleh Parlimen pada bulan Disember 2005. Jabatan Warisan telah bermula pada bulan Mac 2006. Idea untuk menubuhkan Jabatan Warisan Negara ini adalah idea yang berhormat Datuk Seri Dr. Rais Yatim. Yang berhormat Menteri percaya bahawa Akta Warisan perlu menjadi akta komprehensif yang merangkumi warisan yang meluas. Semasa membentuk Akta Warisan Kebangsaan 2005, kita telah merujuk kepada beberapa akta di dunia, termasuk Akta UNESCO tentang warisan dunia. Boleh dikatakan di antara akta-akta warisan di dunia, akta kita adalah di antara yang komprehensif. Jabatan Warisan Negara bertanggungjawab menjaga kepelbagaian dan kekayaan warisan Malaysia. Ia diketuai oleh Pesuruhjaya Warisan yang dilantik oleh Menteri yang mempunyai tugas mustahak untuk menguruskan aset warisan negara. Tugas dan tanggungjawab seorang Pesuruhjaya Warisan termaktub dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 yang merangkumi definisi warisan yang sangat-sangat luas. Jabatan Warisan Negara bertanggungjawab dalam memelihara, memulihara dan menghidupkan kembali warisan negara. Warisan budaya terhasil daripada pengaruh warisan masyarakat dan sejarah yang berbeza. Warisan budaya terbahagi kepada dua bahagian, warisan ketara dan warisan tidak ketara. Warisan ketara merangkumi perkara yang boleh kita lihat dan sentuh
seperti bangunan, tapak-tapak dan monumen. Warisan seni bina Malaysia kaya dengan kesenian yang menawan yang dihasilkan oleh pelbagai pengaruh. Daripada rumah tradisional, masjid, kuil, rumah kedai dan bangunan awam, seni bina Malaysia merangkumi bangunan-bangunan sederhana sehingga ke projek-projek besar. Warisan ketara juga meliputi kawasan arkeologi di seluruh negara. Tapak-tapak ini merungkai rahsia yang membuktikan kekayaan prasejarah Malaysia. Penemuan artifak sejak 20 tahun lalu menghasilkan petunjuk penting kepada kawasan penempatan purba di Malaysia, pusat tamadun dan kepentingannya kepada seluruh dunia. Arkeologi menyimpan khazanah warisan sesatu negara dan ekskavasi menghasilkan maklumat baru tentang warisan. Tidak ada disiplin lain yang boleh memberi maklumat sebegini. Maka arkeologi adalah sesuatu disiplin yang sangat penting untuk kita mengetahui warisan kita. Warisan di bawah air Malaysia juga menyimpan banyak khazanah. Untuk berabad lamanya, beratus bangkai kapal dan kargonya terdampar di dasar laut tanpa diganggu. Artifak arkeologi yang ditemui di seluruh negara juga sebahagian daripada warisan kita. Bahan-bahan yang terdapat di Museum dan Balai Seni Lukis Negara juga disenaraikan sebagai warisan ketara. Warisan Malaysia juga merangkumi warisan semula jadinya. Dengan lanskap purba yang menarik dan ekosistem yang pelbagai, Malaysia adalah salah satu daripada 12 negara terkaya di dunia dalam aspek kepelbagaian bio. Walaupun sesuatu perkara boleh dilihat dan disentuh, sesebuah negara tetap memerlukan warisan tidak ketara. Sesetengah benda yang tidak boleh dipegang atau disimpan mampu menjadi lebih bernilai. Warisan tidak ketara melibatkan budaya kita, persembahan kita, kepercayaan kita, adat istiadat kita dan termasuk makanan kita juga. Warisan inilah yang rapat sekali dengan diri kita, dengan jiwa kita. Amalan masyarakat seperti adat istiadat yang melibatkan kelahiran, perkahwinan serta kematian adalah warisan yang telah diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam kronologi hidup seseorang, terdapat beberapa detik penting yang disambut dengan majlis yang meriah. Dalam semua upacara, makanan memainkan peranan yang penting. Di Malaysia, makanan melambangkan tradisi budaya yang kaya. Hidangan yang pelbagai adalah hasil perkongsian warisan yang menyatu padukan bangsa. Masakan Malaysia adalah beraneka sama seperti masyarakatnya. Perkongsian budaya telah membawa kepada beberapa hidangan Malaysia yang unik. Warisan tidak ketara juga meliputi bahasa dan kesusastraan kita. Dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, kira-kira 80 bahasa termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dialek-dialek Cina dan India, orang asli, Sabah dan Sarawak dipertuturkan. Negara kita mempunyai tradisi lisan yang kaya termasuk puisi, pantun dan syair. Segala bangsa berbagai ragam. Malaysia mempunyai tradisi bertulis yang muncul selepas kedatangan Islam pada abad ke-14. Batu bersurat di Terengganu merupakan bukti terawal tulisan Jawi dalam masyarakat Melayu di Asia Tenggara. Terdapat banyak cerita tradisional atau hikayat
epik dengan watak wira, agama dan sejarah. Silih bersih. Warisan Tidak Ketara juga merangkumi pelbagai persembahan yang menarik. Hati batik, tuanku. Malaysia sangat kaya dengan seni persembahan. Kita ada seni persembahan berbagai kumpulan etnik. Cina, Melayu, orang asli, Kadazan, dusun, banyak sekali. Dan inilah yang membuat negara kita sangat menarik dan sangat berwarna-warni dalam seni persembahannya. Tradisi seni dan kraf di Malaysia sudah lama wujud. Bukti arkeologi menunjukkan bahawa pembuatan tembika telah sedia ada sejak zaman Neolitik. Kraf tangan adalah satu seni yang mempunyai sejarah sangat lama. Ia telah mula wujud pada zaman prasejarah hingga hari ini. Malaysia mempunyai banyak seni tradisional dan kraf yang merangkumi kerja kayu sehingga ke kerja pembuatan perak dan tenunan. Permainan tradisional juga adalah sebahagian daripada warisan kita. Gasing dan wow adalah permainan yang telah dinikmati oleh banyak generasi. Malaysia bertuah kerana mempunyai ramai individu yang telah melibatkan diri kepada seni dan warisan mereka. Asalkan dia sanggup mengawinkan Cik Putih dengan dirinya sendiri. Jabatan ini telah memilih tokoh dari pelbagai seni supaya dengan anugerah ini mereka terus komited dalam memastikan bakat mereka diturunkan pada generasi akan datang. Dengan pengenalan Akta Warisan, warisan negara dapat dipelihara, dikekalkan dan dilindungi melalui pelbagai cara. Salah satu langkah utama adalah dengan menyenaraikan warisan yang diiktiraf ke Daftar Warisan dan Daftar Warisan Kebangsaan. Warisan kebangsaan adalah kategori yang tertinggi, diiktirafkan oleh menteri. Jadi, apa yang kita wartakan itu mestilah sangat penting. Dan untuk warisan boleh diiktirafkan atau diwartakan oleh Pesuruhjaya Warisan. Satu jawatan kuasa yang terdiri daripada pakar-pakar menilai dan mencadangkan apa yang harus dimasukkan ke dalam daftar warisan dan apa yang berkelayakan mendapat anugerah yang lebih tinggi, iaitu warisan kebangsaan. Jabatan Warisan Negara telah tubuhkan 12 jawatan kuasa di mana setiap jawatan kuasa itu mempunyai ahli-ahli yang pakar dalam berbagai bidang. Contohnya kita ada jawatan kuasa persembahan, jawatan kuasa seni bina, jawatan kuasa arkeologi, jawatan kuasa makanan, di mana ahli ini adalah pakar-pakar. Mereka akan cadangkan senarai warisan dan senarai warisan kebangsaan. Penyenaraian bangunan warisan melibatkan banyak pihak luar, termasuk pemiliknya. Jabatan Warisan Negara mencadangkan bangunan untuk disenaraikan, dilindungi dan dipelihara berdasarkan unsur-unsur sejarah dan kepentingannya kepada negara. Bangunan yang telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan termasuk bangunan Sultan Abdul Samad, bangunan Parlimen dan Masjid Negara di Kuala Lumpur, Istana Seri Menanti di Negeri Sembilan, bangunan Stadthaus dan Masjid Kampung Keling di Melaka, serta Gereja St. George di Pulau Pinang. Bangunan memberi identiti fizikal sesuatu negara. Ia juga menceritakan tentang sejarah negara. Sebanyak 32 bangunan dan monumen di seluruh Malaysia telah disenaraikan sebagai warisan kebangsaan. Tapak arkeologi juga telah diiktiraf sebagai warisan. Kota Tampan, Gua Gunung Runtuh dan Bukit Jawa di Lembah Lenggung Perak telah diberikan status warisan kebangsaan. Artifak arkeologi seperti manusia perak dan alatan batu dari Lembah Lenggung juga tersenarai.
Pelbagai warisan tidak ketara telah dimasukkan ke dalam daftar warisan. Persembahan-persembahan seperti wayang kulit, gendang 24 dan baratan Nakyam telah disenaraikan sebagai warisan kebangsaan. Tradisi lisan dan tulisan kita seperti pantun dan syair juga telah diiktiraf. Malahan, makanan kita juga disenaraikan dalam daftar warisan kebangsaan. Makanan harian seperti nasi lemak, char kway teow dan mi mamak telah menjadi warisan kebangsaan tidak ketara Malaysia. Jabatan Warisan Negara telah menyenaraikan lebih 600 hidangan tradisional sebagai warisan. Penyenaraian di peringkat antarabangsa oleh organisasi global UNESCO membolehkan tapak dilindungi dan dikongsi bukan sahaja dengan rakyat Malaysia tetapi dengan seluruh dunia. Menerima pengiktirafan daripada UNESCO adalah penghargaan besar kepada negara. Bukan senang untuk mana-mana tapak disenaraikan dalam senarai warisan dunia UNESCO. Apabila kita dapat pengiktirafan ini, ia benar-benar satu pengiktirafan bertaraf dunia. Dua daripada tapak warisan semula jadi asli, Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak dan Taman Kinabalu di Sabah, telah dianugerahkan status UNESCO. Pada tahun 2008, Melaka dan Georgetown, bandar bersejarah di Selat Melaka, telah disenaraikan sebagai tapak warisan budaya dunia Malaysia yang pertama, satu pengiktirafan yang diingini oleh negara-negara di seluruh dunia. Dengan sejarah lebih 600 tahun, Melaka dan Georgetown adalah pusat bandar bersejarah paling lengkap yang masih kekal di Selat Melaka, dengan kepelbagaian budaya yang merangkumi warisan ketara dan tidak ketara. Walaupun Melaka dan Georgetown menerima status daripada UNESCO, namun badan dunia ini mempunyai hak untuk menarik balik anugerah sekiranya Melaka dan Georgetown melanggar syarat-syarat dan peraturan. Jabatan Warisan Negara sedang berusaha untuk menyenaraikan Lembah Lenggong di Perak sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 2012. Lembah Lenggong adalah tapak arkeologi yang istimewa kerana ia adalah tapak yang belum pernah diganggu dan menjangkau usia 1.8 juta tahun, dari zaman Paleolitik ke zaman logam. Selain daripada senarai warisan utama UNESCO, UNESCO juga menyenaraikan warisan di bawah UNESCO Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Pada tahun 2005, salah satu daripada teater asli lama, Mak Yong, mendapat pengiktirafan ini. Empat bahan lain telah disenaraikan di bawah UNESCO Memory of the World International Register. Ia merangkumi surat menyurat almarhum Sultan Kedah, hikayat Hang Tuah, kesusastraan Melayu klasik sejarah Melayu yang menerangkan tentang Sultan Melaka pada kurun ke-15 dan 16, serta batu bersurat Terengganu. Malaysia kini berkembang dengan pesat, namun kerajaan menyedari kepentingan memelihara warisan dan nilainya terhadap generasi masa hadapan. Untuk memastikan warisan bangunan negara terus kekal, Jabatan Warisan melaksanakan banyak projek konservasi di seluruh negara. Pelbagai struktur seperti rumah ibadat, bangunan bersejarah hingga ke rumah-rumah kediaman telah pun dibaik pulih. Beberapa struktur yang memainkan peranan penting dalam sejarah Malaysia juga telah dibina semula.
Untuk memupuk perasaan cinta di kalangan golongan muda terhadap warisan seni bina kita, Jabatan Warisan Negara menganjurkan jejak warisan yang disasarkan kepada kanak-kanak sekolah. Generasi muda adalah satu golongan penting sasaran kita. Ya, mereka harus mengetahui tentang sejarah kita, tentang bagaimana sukarnya untuk mencapai kemerdekaan. Ini adalah satu program yang sangat berjaya selama 4-5 tahun ini. Jabatan Warisan Negara bertanggungjawab dalam pewarisan arkeologi Malaysia untuk meneroka, mendokumentasi dan mengekalkan sejarah arkeologi negara yang kaya. Jabatan Warisan Negara bekerjasama dengan pakar akademik seperti Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia, terutamanya terhadap penemuan baru. Dua kawasan penting hasil kerjasama ini adalah penemuan prasejarah di Lembah Lenggong di Perak dan Sungai Batu di Kedah. Jabatan Warisan Negara menganjurkan persidangan antarabangsa dihadiri oleh cendekiawan dari seluruh dunia untuk berkongsi dan membincangkan semua aspek warisan. Selain cendekiawan dan pakar, tugas terbesar jabatan adalah untuk melahirkan kesedaran terhadap warisan di kalangan masyarakat umum. Jabatan Warisan Negara juga terlibat dengan merakyatkan warisan. Kita telah mengadakan banyak program-program yang menarik perhatian golongan muda dan juga golongan umum. Menyedari akan keperluan memupuk generasi muda berminat dengan warisan mereka, pelbagai persembahan telah dipentaskan dengan cara tradisional oleh pihak jabatan. Persembahan bangsawan yang kami telah menganjurkan 2 kali telah menerima sambutan yang sangat-sangat baik dan daripada golongan muda. Ini menunjukkan bahawa mereka nak tahu, mereka nak meresap warisan kita. Jabatan Warisan Negara menganjurkan pesta makanan hasil gabungan kesemua jenis makanan warisan. Ia memberi peluang kepada masyarakat untuk merasa dan mengenali hidangan Malaysia yang berbagai. Jabatan Warisan Negara bertanggungjawab dalam memelihara permainan tradisional dan memperkenalkannya kepada golongan muda di Malaysia dalam festival-festival permainan. Selain daripada festival-festival, aktiviti promosi warisan sentiasa dilakukan di Klub Sultan Sulaiman di Kuala Lumpur. Ini termasuk bengkel wayang kulit, penulisan puisi dan permainan alat muzik tradisional. Pihak Jabatan Warisan Negara komited dalam menghasilkan penerbitan yang meningkatkan kesedaran ramai terhadap pelbagai program yang dijalankan. Dengan mengadakan penulisan buku, risalah-risalah dan juga ceramah-ceramah yang diberi oleh pakar-pakar dalam bidang warisan, kita telah menyemarakkan warisan kepada rakyat. Tugas penting bagi Jabatan Warisan Negara adalah untuk melatih dan mendidik generasi baru supaya mengekalkan warisan kita, sama ada ketara maupun tidak ketara. Kita juga melatih mereka dalam bidang-bidang tidak ketara, contohnya Mak Yong. Kita juga telah latih kontraktor untuk meningkatkan pengalaman dan kepakaran mereka dalam bidang konservasi bangunan. Ini adalah sebab kita lihat bahawa bilangan kontraktor yang boleh menjalankan konservasi tidak ramai dan juga kepakaran mereka boleh dipertingkatkan lagi. Dengan latihan seperti ini, Jabatan Warisan Negara berharap dapat meningkatkan jumlah arkitek dan kontraktor konservasi sekaligus meningkatkan kualiti kerja konservasi di negara ini. Sejak ditubuhkan pada tahun 2006, Jabatan Warisan Negara telah melaksanakan tugasnya dengan penuh komitmen untuk melindungi dan memelihara warisan.
Di bawah Akta Warisan, pegawai Jabatan Warisan Negara mempunyai kuasa penguatkuasaan untuk melindungi aset warisan negara. Jika kita tidak melindungi warisan, kita menghapuskan memori negara kita dan masyarakat kita. Ramai anggapkan warisan sebagai sesuatu yang tidak penting, yang optional. Jarang sekali kita sedar bahawa warisan sebenarnya boleh meningkatkan ekonomi negara. Warisan negara amat berharga dan tidak ternilai. Sama ada ia boleh atau tidak boleh dilihat atau disentuh, ia tetap berada di sekeliling kita. Kita bertuah kerana kita telah terima warisan daripada tok nenek kita. Kalau kita melindunginya dan kita kumpulkannya untuk generasi yang akan datang, mereka pula akan kumpulkan untuk generasi selepas mereka. Jadi lama kelamaan kita akan mempunyai warisan yang sangat kaya dengan memori masyarakat kita. Jabatan Warisan Negara bertanggungjawab dalam mengekalkan, memelihara dan melindungi warisan Malaysia supaya sentiasa dihargai dan dinikmati oleh generasi kini dan masa depan.